Dan kami akan teruskan dengan topik perbincangan dalam Pantau Belanjawan di mana menurut laporan oleh Khazanah Research Institute KRI bertajuk Understanding the Landscape of Agri-Food Smallholders in Malaysia, Climate Risk, Sustainable Standards and Gender Gap, dan antara penuan utama dalam kajian itu mendapati bahawa perubahan iklim merupakan salah satu daripada 3 cabaran utama yang dihadapi oleh pekebun kecil di Malaysia. Selain itu, 75.6% pekebun kecil yang ditemu bual mengakui bahawa perubahan dalam taburan hujan, changes in rainfall pattern 5 tahun kebelakangan ini telah menyebabkan penurunan hasil pertanian. Dan penting untuk kita meneliti lebih mendalam sejauh manakah perubahan iklim ini akan memberi impak kepada pekebun kecil, industri pertanian dan keseluruhan ekosistem rantaian bekalan makanan dalam jangka panjang. Dan bersama saya dalam talian adalah Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Malaysia, Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, Haji Azmi Hassan. Saya nak ucapkan terima kasih Haji kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, antara dapatan penting dalam kajian ini adalah impak perubahan iklim kepada pekebun kecil. Mungkin Haji boleh gambarkan betapa seriusnya perubahan iklim ini kepada sektor pertanian negara dan sejauh mana ia telah dirasai oleh pekebun dan petani kecil di Malaysia. Terima kasih kepada Wani kerana pertamanya telah menjemput yang kali kedua ni saya berada di Restoran Wani dan saya ucapkan selamat puasa kepada semua lah dan mungkin kalau tak ada lagi saya ucap selamat raya advance sikit. Okey, bila kita cakap sebut perubahan iklim yang pentingnya kita kena memahami apa dia perubahan iklim. Jadi di peringkat pekebun kecilan saya rasa fenomena perubahan iklim ni masih lagi satu kata orang fenomena yang agak jauh ya di mana mereka tak tahu mereka merasai masalah berkenaan tetapi mereka tak tahu apa dia perubahan iklim ni sebenarnya. Pada mereka perbezaan kalau kita tengok perubahan iklim, perubahan cuaca bagi mereka sama aja. Memanglah sama tetapi kalau kita tengok daripada konsep perubahan iklim ialah perubahan yang jangka masa panjang. Perubahan cuaca ni mungkin hujan, panas, besok hujan, besok panas. Tetapi kalau perubahan cuaca ni, perubahan iklim ni akan mengambil masa yang lebih lama. Kadang kemungkinan landscape pertanian itu akan berubah. Ini yang paling penting kita maklum kepada pekebun kecil. Kalau kita takut terdapat, kita ambil contoh lah. Kalau di negara padang pasir, ya, perubahan iklim telah merubah landscape di mana kawasan yang berpasir telah boleh tumbuh macam-macam pokok. Jadi kemungkinan berlaku juga di negara kita, kawasan-kawasan yang dulunya boleh ditumbuh dengan produk-produk pertanian dah tak boleh lagi dah. Mungkin jadi kemarau serupa kata kemarau yang berpanjangan. Jadi maklumat yang begini perlu dipahami oleh pekebun kecil supaya mereka menyediakan diri mereka untuk menghadapi situasi begini. Kalau perubahan jangka pendek tak ada masalah. Okey. Jadi untuk itu kita tengok bahawa fenomena ini kalau berterusan, jadi yang pentingnya pihak kerajaan melalui kementerian-kementerian tertentu perlu menyampaikan maklumat yang tepat kepada pekebun kecil. Kerana impak dia besar. Saya ambil contohlah, kalau setakat perubahan cuaca je, impak dia mungkin jangka masa pendek. Kalau banjir contohlah, banjir dalam masa sehari dua hari dia reda, maka tak adalah masalah sangat. Mungkin ada tempatan banjir sebagainya. Tetapi kalau perubahan iklim yang jangka panjang, di mana kawasan yang dulunya berair jadi kering dan boleh tanam padi, tak boleh tanam padi. Jadi proses adaptasi daripada pekebun kecil perlu ada. Memang beri kesan yang besar kepada pekebun kecil lah. Jadi ini perlu, saya rasa perlu kerajaan melihat ya pada masalah ini. Saya rasa tidak ada banyak dah dasar telah dibuat oleh kerajaan tentang perubahan iklim ni. Saya rasa tidak ada masalah bagi pekebun kecil kalau mereka tahu apa dia dasar-dasar berkenaan supaya mereka sampai dididik dan dicerakin dan dia faham maksud dia. Contohnya kalau kita kata perubahan iklim di sebelah bandar contohnya, kita dapat banjir contohnya. Itu lain, dia tak sama dengan perubahan iklim di peringkat kampung, lain pula. Jadi perubahan iklim ini berbeza-beza mengikut lokaliti. Kalau kita ikut kajian yang dibuat oleh PNB Research tu, mereka tak kenal pasti dah kawasan-kawasannya berisiko tinggi. Jadi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang mesti ada dasar-dasar tertentu untuk kita kata orang tu bagi pendekatan yang baik, yang jitu supaya pekebun kecil faham dan mereka bertindak. Mereka boleh adaptasi mereka ada perubahan-perubahan berkenaan. Katalah kita contohlah kita ambil, katalah Perlis, satu lagi Perlis lah contoh. Tanam dengan tanaman tiba-tiba dia menjadi panas, kering, jadi kemarau. Kan dia perkara-perkara ini perlu pihak petani dimaklumkan dalam masa jangka berapa lama, 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kita mesti bersedia untuk menghadapi situasi berkenaan. Jadi inilah saya kata bagi pekebun kecil impak dia memang besar kerana kalau ada berapa perubahan iklim, kalau jangka panjang kita kena bersedia. Dalam jangka masa pendek ini menyebabkan masalah-masalah kepada pendapatan pekebun kecil lah.
Jadi banyak pendekatan-pendekatan perlu diambil untuk kita memastikan pendapat betul-betul tidak terjejas. Kalau banjir, contohnya banjir yang selalu berlaku. Sekarang ni banjir selalu berlaku dan kita kena, kata orang tu, pengepul kecil kena bersedia. Kalau banjir apa perlu dibuat dan sebagainya. Dan benda-benda ni mesti ada kesediaan. Contohnya kalau kerajaan telah bagi contoh, kalau ada pengepul kecil getahlah kata kerajaan bagi. Mereka bila musim hujan dia bagi BMT bulan 10, 11, 12. Tapi sekarang perubahan cuaca berubah. Mungkin cuaca akan berubah pada bulan 3, 4, 5. Ini benda-benda ni berlaku dan perubahan dasar tu perlu dibuat. Dan saya rasa tak adalah masalah. Saya rasa dari segi kalau maklumat tu sampai dan jelas. Jadi pertamanya saya kata tadi ialah kena faham apa dia iklim dan kena faham apa dia cuaca, dan pihak yang berwajib, mana agensi pelaksana tadi saya kata perlu memahami perkara ni. Kadang-kadang saya dapati bahawa pengepul kecil ni agak terkeliru ya. Cuaca iklim, tapi iklim lebih besar daripada cuaca. Di sini letaknya pemahaman kepada pengepul kecil perlu, supaya impak daripada kesan daripada perubahan tu akan dirasai dan kita boleh atasi bila masanya sampai. Dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Dan Haji ada bercakap tadi mengenai kita harus melihat kepada dasar untuk menangani cabaran ini, namun kita tahu difahamkan ada beberapa kawasan yang berada dalam kategori yang berisiko tinggi seperti Kelantan, Pahang, di negeri Sarawak juga, dan beberapa lagi negeri dan kawasan ataupun daerah lain yang sangat berisiko tinggi akibat perubahan iklim ini. Namun apa perlu kita lihat kepada dasar sedia ada ataupun perlu ada ruang penambahbaikan yang boleh diambil dan dilaksanakan untuk kita atasi dengan segera, dengan cepat, Haji? Yalah. Jadi yang pentingnya pengepul kecil ni bila berlaku je perubahan cuaca lah, kita perubahan cuaca, perubahan iklim tu agak saya kata tadi jangka masa panjang. Bila berlaku perubahan cuaca yang drastik, contohnya banjir dan sebagainya. Kita pertama saya rasa kita tak ada langsung insurans. Kita tak ada insurans tentang pertanian ni. Kalau kita ada insurans tu mungkin kita boleh atasi dengan pembagi. Tapi kita bila berlaku banjir, pengepul kecil akan menghilang, akan tidak ada pendapatan. Jadi apa yang perlu dibuat masa itu? Ini yang penting. So, banjir, kilat dan sebagainya, dia berlaku dengan tak disangka-sangka. Dulu tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Macam-macam tu, benda-benda macam tu lah. Jadi benda ni sama ada dia long term atau short term. Dasar tu mesti jelas. Jadi adaptasi, saya kata proses adaptasi kepada pupuk kecil berkaitan di kawasan-kawasan yang berisiko tu sepatutnya dah ada lah. Maknanya kalau kata kawasan di Jerantul lah contohnya, kawasan Jerantul memang banyak hujan. Jadi mereka dah ada proses adaptasi. Katalah pihak-pihak agensi atau kerajaan yang mengendalikannya, mereka dah tahu dah apa tanaman yang sesuai atau tidak sesuai. Kalau tanaman tidak sesuai lagi, saya rasa perlu dialih dengan tanaman yang sesuai dengan keadaan cuaca pada masa itu. Jadi kita boleh bergantung pada keadaan cuaca, tapi cuaca berubah-ubah. Jadi itu yang saya rasa tadi, apa yang berlaku sekarang ialah amat susah saya nak beri cadangan dasar supaya benda tu berkait. Benda perubahan cuaca ni kalau banjir kilat dan sebagainya susah. Jadi yang penting mesti ada satu insurans tu. Sama ada kerajaan sediakan insurans pertanian ke atau melalui skim-skim insurans dengan syarikat swasta. Itu yang paling penting. Tapi dalam industri pertanian benda ni memang tak ada. Memang tak ada insurans pertanian. Mungkin kerajaan telah bagi banyak bantuan, tapi secara mesti ada satu skim di mana bila produksi meningkat dan pengepul kecil mendapat pendapatan dan mereka boleh tabung sikit pendapatan untuk membayar jika menghadapi masalah-masalah yang jangka pendek, hujan dan sebagainya. Tapi masalah jangka panjang itu mesti melalui proses adaptasi, proses penyesuaian kepada keadaan berkenaan. Dan kita nak lihat juga, Haji, kepada inisiatif yang dilakukan adalah menerusi MyGap. Sejauh mana MyGap memberi manfaat serta penyertaan dalam kalangan pekebul kecil terutamanya? Sebenarnya MyGap ni ialah MyGap ni sebenarnya keperluan permintaan dunia. Dunia nak kita menghasilkan satu produk yang sustainable, yang sehat, yang tidak merosakkan environment, yang keperkitaran dan macam-macam lah permintaan daripada permintaan. Jadi kalau kita tengok dari segi MyGap ni satu sistem sertifikasi yang baik. Saya tak pertikaikan tu. Memang baik dan dia akan selaras dengan keperluan dunia untuk melihat bahawa planet ni bagus dan juga orang dapat profit dan kehidupan manusia yang bagus. This is very good. Dia punya sistemnya memang cantik. Tetapi pekebun kecil yang saya difahamkan tadi, mereka ni ialah bersikap tradisional. Bila kita MyGap ni lebih kepada dia menjurus kepada syarikat yang besar-besar yang mampu menampung kos berkenaan.
Mana kalau syarikat-syarikat petani yang komersial yang besar-besar, mereka boleh menghadapi benda ni. Tapi kita tengok pula bila pekebun kecil, kalau mereka pekebun kecil, petani-petani kecil ni, mereka kalau supply dia tempatan contohnya, kalau dia hanya dia tak berapa endah sangat market ni. Sebab pendapatan kita punya pendapat kita bergantung kepada pendapatan yang dijual secara tempatan. Tapi kalau produk tu dia ekspor, my gap ni masih very kata orang penting untuk mereka ketahui. Jadi untuk itu my gap ni mesti nampak benefit untuk pekebun kecil kata orang tu menerima. Contohnya padu lah, kita ingat padu kan, padu komplain padu orang tak masuk padu. Tetapi kalau orang nampak benefit padu tu, saya rasa katalah besok, kalau saya punya andai lah, katalah besok, katalah kerajaan umumkan harga minyak, siapa tak beli minyak, siapa tak masuk tidak register padu, bayar minyak RM2.90. Siapa yang tak masuk padu akan bayar RM4 lebih. Jadi dia nampak dia punya benefit. Pekebun kecil pun sama juga. Kalau kita masuk my gap, adakah pendapatan saya berbaloi dengan pelaburan saya buat dan akhirnya adakah pendekatan atau produktiviti saya meningkat? Secara rasional, secara praktikal memang meningkat. Kalau ikut my gap memang meningkat. Dan kos akan kurang, kita orang tu harga barang harga produk pertanian akan meningkat, maka akan mendapat peningkatan tu. Jadi kalau my gap boleh tunjukkan itu kepada mungkin secara praktikal, saya rasa tak ada sangat masalah. Tetapi isu dia sekarang ni, kita follow my gap pun, orang tak follow my gap pun, pendapatan sama aja. Sebab di Malaysia sendiri, dari segi pemasaran pertanian, belum ada satu sistem yang mana boleh membezakan sistem yang melalui satu sertifikasi dan sistem tidak melalui sertifikasi. Kalau benda tu ada, saya rasa tak ada jadi masalah besar. Haji? Okay. Baik Haji, jangan ke mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, Haji Azmi Hassan. Saya nak ucapkan terima kasih Haji kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang telah dikongsikan oleh Haji apakah makna perubahan iklim kepada petani kecil dan kepada industri sekali dan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh teliti daripada komponen ataupun aspek dasar, dan Haji juga ada sentuh mengenai insurans, insentif dan subsidi. Bercakap mengenai subsidi dan insentif ni, kerajaan telah memperuntukkan RM2.6 bilion dalam bentuk subsidi dan insentif kepada pesawah dan nelayan. Dan di bawah insentif dan subsidi ini, ada yang dikekalkan mengikut beberapa syarat dan ada mendapat peningkatan dalam peruntukan. Jadi mengambil konteks ekonomi semasa dan situasi rakyat ketika ini dengan mengambil kira keadaan pasaran sekarang, macam mana kita nak pastikan agihan dan penyaluran bantuan ini kepada pelbagai permasalahan ini dapat dilakukan secara efektif, Haji? Okey, biasanya lah saya kadang-kadang tu saya sebagai presiden ni kadang-kadang dia melihat bahawa pekebun kecil ni lah sektor yang selalu menerima subsidi. Tetapi pada hakikatnya sektor ni memang perlu dibantu oleh kerajaan. Kita katakan dia sebagai insentif lah, bukan subsidi. Kalau pada kerajaan kepada syarikat pasar kita bagi insentif, tapi pun kecil kita subsidi. Tapi saya kata elok kita bagikan sebagai subsidi. Sebab pelaburan dalam pertanian ni adalah satu pelaburan yang bagus. Dalam dasar agro pertanian kita ketahui bahawa kerajaan mensasarkan supaya kita akan mengurangkan bil import kita tentang makanan. Jadi yang paling penting sekarang the player ataupun pemain utama ialah pekebun kecil. Jadi kebun kecil ni banyak masalahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat program-program yang diberikan subsidi, memang kalau kita tengok program bajet tu memang tujuan khas pada pekebun kecil. Tetapi dari segi betul ke pekerjaan terdapat daripada bantuan, itu satu isu yang kita kena tengok. Ya, iaitu kita kena tengok. Sama ada kalau pekebun kecil dapat secara direct ataupun tidak direct. Jadi kadang-kadang tu apa yang kita dapat tu lebih pergi kepada dia punya yang lain-lain. Jadi pekebun kecil tidak mendapat direct. Kita ambil contoh lah, kita ada padi sekarang. Banyak masalah. Walaupun kerajaan bagi masalah subsidi macam-macam subsidi, tapi subsidi itu tak sampai kepada pekebun kecil, dia sampai kepada orang tengah, kartel dan sebagainya. Ini yang komplain yang dibangkitkan oleh pekebun kecil. Jadi satu sistem yang agaknya lebih kata orang tu praktikal lah. Di mana pekebun kecil mendapat nikmat daripada subsidi berkenaan. Kalau kita kata nak bagi cash terusnya, itu bagus juga. Kalau nak bagi, jadi biar pekebun kecil itu sendiri yang menentukan
ya, menggunakan dan membelanjakan subsidi kalau dia bagi cash benefit lah. Keduanya kalau kita tengok dari segi input cost, ya, input cost. Kalau kita tak berkita kita input cost meningkat. Jadi kita nak bagi subsidi pada input cost atau tidak. Selama input cost ni dia punya cost atau tax akan diinput bila naik dan cost akan meningkat seterusnya. Dan ini sebenarnya input cost ni merupakan satu benda yang memakan subsidi punya. Kalau harga naik, kita tak sedari harga meningkat. Jadi apa juga subsidi yang kerajaan akan pergi kepada input cost. Dan pendapatan akhir kepada pekebun kecil itu, kita nak membiayai input cost ini. Ini yang isu yang selalu kita bangkitkan lah. Di mana kita input cost meningkat dan subsidi yang dapat tidak seimbang dengan input cost yang meningkat. Jadi akhirnya pekebun kecil tidak dapat merasai. Jadi kalau nak kalau nak melihat subsidi sampai ke pekebun kecil, kena lihat secara komprehensif daripada penawaran supply input dan juga permintaan yang kita dapat. Kita kena seimbangkan benda tu. Kalau kita dapati bahawa kalau kita input cost meningkat, harga barang juga meningkat di peringkat ladang. Kadang-kadang berlaku input cost meningkat, harga di peringkat ladang tak meningkat. So subsidi yang ada tu tak akan memberi impact kepada pekebun kecil. Ini yang kita kena lihatlah pada kerajaan. Saya tak ada pendekatan yang jitu untuk mengatakan, tapi kita kena kawal dua pihak ni. Dua pihak, input cost di mana melibatkan kepada kos pengeluaran produk ladang dan juga kos yang kita mampu pendapat yang kita mampu untuk bayar kos berkenaan. Maknanya bila kita melabur tu kita anggap berbaloi lah kita punya pelaburan dalam pertanian tu. Jadi subsidi kena lihat semua ni. Tapi saya tak suka sangat guna kata subsidi, saya suka guna kata insentif pada pekebun kecil. Dan kerajaan tak boleh memberhentikan insentif ni. Sebab ini adalah satu perkara yang penting kerana padi. Kalau padi ke kopi dan sebagainya dan ini perlu. Kita perlukan subsidi tu untuk memastikan supaya padi dikeluarkan dan kita mencukupi beras. Satu. Keduanya, subsidi dalam bentuk benih. Apakah benih yang perlu? Subsidi bukan setakat bagi duit saja. Kita memastikan kualiti benih itu bagus. So subsidi kepada menghasilkan kualiti benih itu mesti dibentuk macam mana. Kita mendapatkan benih yang baik. Macam mana subsidi boleh dibentuk supaya boleh mendapatkan benih yang baik. Ini satu perkara yang kita kena lihat. Kita tak boleh lihat secara akhirnya, kita kena lihat bagaimana benda subsidi itu sampai dan mana meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Itu yang perlu kita lihat dari segi subsidi. Selain daripada bantuan dan usaha subsidi dan juga insentif, bagaimana pula kita dapat pastikan bantuan dan sokongan yang lain diberikan seperti kemudahan pinjaman agrobank, tabung bencana pertanian TBP sebagai sosial perlindungan dan papasan dan juga dana permulaan skim takaful tanaman padi dan sebagainya, mendapat pemantauan dan penilaian yang betul dan tidak mahu ketirisan serta ketidakadilan terhadap pesawah nelayan, pemain industri dan keterjaminan makanan itu. Yalah, sekarang kita kata kita tengok di landscape pekebun kecil ni, ya. Kebanyakan pekebun kecil ni dah agak berumur lah. Ada yang lebih ke 60 yang muda-muda tidak berminat masuk dalam pertanian sebab industri pertanian tidak anggap berbaloi untuk pihak orang muda untuk melabur menceburkan diri. So ini penting. Jadi kalau ada skim-skim yang macam memerlukan bantuan ataupun grant ataupun pinjaman, bila come to pinjaman, ini masalahnya kadang pekebun kecil. Mereka dah tua nak ambil pinjam, tambah lagi pinjaman dan sebagainya. Tapi kalau orang muda masuk industri itu berbaloi, apa juga pinjaman dia akan boleh cover daripada pelaburan pertanian tu. Saya kata banyak, saya kata pertanian ni memang satu usaha yang bagus, boleh menghasilkan pendapatan. Dan kita kena menarik anak-anak muda ni masuk dengan menunjukkan bahawa pelaburan dalam pertanian, apa je pertanian mesti berbaloi. Tidak kata orang tu masuk rugi sebab contoh-contoh kita dapat banyak begitu. Tapi sekarang akhirnya saya nampak bila orang masuk pertanian, kalau betul caranya dia bertani, kalau kata ikut my gap dan sebagainya, dan pasaran dijaga dan mereka anggap bahawa pengeluaran atau kos pengeluaran hasil melebihi kos pengeluaran, saya rasa bila kita lihat pertanian sebagai satu petani yang boleh menghasilkan pendapatan yang baik, menyebabkan bahagia kepada petani, saya rasa tak ada masalah. Apa juga grant, apa juga pinjaman dan sebagainya, itu saya rasa merupakan asam garam dalam hidup pertanian. Dan kalau ada insurans, mereka boleh masuk insurans. Sebab pertanian benda saya rasa permintaan kepada barang pertanian sentiasa ada. Tak ada masalah. Kalau kita masuk, garanti permintaan ada. So saya yakin kalau betul-betul caranya ketelusan ada satu sistem. Saya cadang ada sistem di mana boleh memantau secara remote kepada pengeluar,
baja. Sekarang ni baja kita dapat, kalau kita pakai baja tu berkualiti ataupun tidak. Jadi kalau lepas tu pengawalan penyakit baik atau tidak, ada juga memantau dia. Dan juga jadi maknanya secara pengurusan pertanian tu dipantau sentiasa. Sama ada melalui ejen pengembangan atau melalui satu sistem yang kita kerajaan boleh pantau dan kita boleh dapat tu di mana ketirisan. Ketirisan dari segi maklumat, dari segi keuangan dapat kapal kita kena pasti dan kita selesaikan segera. Jadi maknanya apa yang kita labur tu, kalau kita labur RM1, kita boleh dapat sekurang-kurangnya RM1 ataupun RM2. Kalau itu berlaku, saya rasa tak ada masalah. Sudah kita sistem tu yang paling penting. Baik. Kita adakan satu sistem aplikasi Baik. yang meluas daripada pengeluar sampai juga kepada pengguna. Dan bercakap mengenai petani muda dan pelibatan belia ini, menurut data sebenarnya Haji, iaitu lebih daripada 67% petani kecil di Malaysia ini iaitu berumur lebih daripada 40 tahun. Jadi seperti Haji cakap tadi, jika anak muda ingin memasuki industri ini, mereka harus mengetahui dan sedari adakah berbaloi, dan tambah-tambah lagi dengan isu iaitu perubahan iklim yang ekstrim ini mungkin lagi mengurangkan minat mereka untuk menyertai bidang ini. Jadi sejauh mana reformasi pendidikan diperlukan untuk melengkapi petani muda dengan kemahiran dan pengetahuan moden yang diperlukan untuk amalan pertanian mampan dan cekap, terutamanya dalam konteks penyelesaian agritech yang semakin maju. Maaf Haji, kita tak berapa banyak masa, tinggal 2 minit. Silakan Haji. Okey, saya senang aja. Kerajaan juga di bawah Kementerian Kejaminan Makanan dah sediakan dengan macam-macam dasar lah untuk meningkatkan pertanian untuk kita menyelesaikan masalah keterjaminan makanan. Saya rasa pihak-pihak melalui penyelidikan dan sistem. Jadi kalau kita nak menarik anak muda ni, kita kena ada mindset yang mana bila pemuda masuk dalam pertanian dengan fakta yang ada, maklumat yang ada sampai kepada mereka dengan cepat dan telus dan sebagainya, saya kata tak ada masalah. Sebab pemuda-pemuda ni kena dibagi maklumat yang tepat. Saya kata tadi, kalaulah hasil dapatan daripada penyelidikan yang boleh menghasilkan produksi yang tinggi, kalau kita pada mereka yang dah berumur, mungkin tidak boleh nak menganalisa benda-benda tu, tapi kalau orang muda dia cepat menganalisa, dia rasa benda ni berbaloi dan dia akan masuk dalam sektor pertanian. Saya kata tak ada masalah begitu. Cuma sekarang ni kita hanya menyampaikan tu. Cara mana kita nak mengembang atau kita nak bagian satu penyampaian kepada anak muda supaya pertanian ni berbaloi. You masuk, you boleh dapat hasil. Dan memang permintaan memang ada. Ini yang perlu kita buat, dan kerajaan saya rasa dah ada banyak dasar lah. Saya tak perlu lagi nak tunjuk dasar mana betul. Cuma penyampaian dasar tu, agensi-agensi yang melibatkan penyampaian dasar tu mesti tahu dengan apa yang dia disampaikan. Kadang-kadang saya dapati ada agensi-agensi pengembang yang tak tahu apa yang dia disampaikan. Ini masalah. Pokok-pokok kecil confused. Seperti saya kata tadi, perbezaan ada iklim dan cuaca pun masih lagi orang tak faham. Perbezaan daripada food security dan kejaminan makan pun masih lagi orang confused. Ini masalahnya. Jadi kalau maklumat mesti tepat. Sampai kepada pokok kecil, kalau dia katakan hasil 30, mesti dapat 30. Tak boleh dapat 15 ke 10. Itu cerita dia. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji kerana bantu kami faham bagaimanakah perubahan iklim ini memberi impak kepada pekebun dan petani kecil, termasuk juga dengan pemain industri dan juga keseluruhan rantaian bekalan makanan dalam jangka pendek dan juga dalam tempoh jangka panjang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Azmi Hassan, merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, dan semua perbincangan ini akan kami rangkum pada astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.